Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini 15 Januari 2021 merupakan hari ketiga PKP di 6 negeri dilaksanakan dan larangan rentas negeri dikuatkuasakan sejak 13 Januari 2021. Dalam tempoh 3 hari yang lalu, kerajaan telah memberikan sedikit kelonggaran, terutamanya bagi pergerakan rentas negeri, manakala pihak polis masih menggunakan budi bicara mereka di dalam mengambil tindakan. Walau bagaimanapun, seperti saya umumkan sebelum ini bahawa 15 Januari iaitu hari ini merupakan hari terakhir pihak polis menggunakan budi bicara mereka. Mulai besok, pihak polis akan mula bertindak tegas dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak sekalipun yang gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan, terutamanya yang berkaitan dengan rentas negeri, kecuali sebab-sebab tertentu yang dibenarkan seperti kecemasan, melibatkan kematian dan sebagainya. Sekiranya orang ramai masih keliru dengan SOP dan juga senarai-senarai yang dibenarkan dan tidak dibenarkan oleh MKN, maka bolehlah mengunjungi laman sesawang MKN atau menghubungi nombor telefon hotline setiap agensi ataupun pihak ataupun kementerian yang berkaitan. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, semalam sebanyak 2,981 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 12,923 anggota telah melakukan 45,172 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP di seluruh negara. Seperti kita tahu, tempat-tempat awam yang sentiasa dikunjungi, sentiasa seperti di pasaraya, restoran dan sebagainya, diperiksa oleh Task Force Operasi Pematuhan. Hasil pemeriksaan mereka semalam, PDRM telah menahan 514 individu di atas kesalahan engkar SOP. Daripada jumlah itu, 495 telah di-compound, manakala 18 direman dan 1 dijamin. Antara kesalahannya seperti biasalah, tidak memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan, terutamanya selepas PKP dilaksanakan ini, dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu atau pemilik premis yang gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan. Mengenai Ops Benteng, bagi mengekang kemasukan parti, yang saya dimaklumkan bahawa kes yang melibatkan parti ini masih banyak berlaku, dan dengan tindakan dan kawalan ketat daripada agensi penguatkuasa beruniform di kawasan sempadan ini, semalam mereka telah berjaya menahan 42 parti dan merampas 1 bot ataupun kapal serta merampas 3 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 444 sekatan jalan raya SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam masih terus dilaksanakan oleh KPKT. Semalam sebanyak 84 Ops Sanitasi telah dilaksanakan yang melibatkan 12 buah negeri yang merangkumi
yang melibatkan 62 anggota dengan anggota bomber dan penyelamat serta 106 buah jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, secara kumulatif mulai 24 Julai 2020 sehingga semalam, seramai 104,284 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan semalam seramai 954 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan kesemua mereka telah dikuarantin wajib. Mengenai tapak binaan sejak 20 April 2020 sehingga semalam, sebanyak 14,337 jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penguatkuasa CIDB yang melibatkan 8,125 tapak binaan di seluruh negara. Semalam, anggota penguatkuasa CIDB telah membuat pemeriksaan di 36 tapak binaan di seluruh Malaysia dengan 31 daripadanya beroperasi manakala 5 lagi tidak beroperasi. Hasil pemeriksaan, 28 tapak binaan mematuhi SOP, 1 tapak tidak patuh dan diberi amaran manakala 2 lagi diarahkan tutup. 2 tapak binaan diarahkan tutup. Mengenai keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat 714 pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan barangan termasuk 509 peruncit, 176 pemborong dan 29 pengilang. Secara keseluruhan, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang secara berterusan dan mudah diperolehi. Pegawai penguatkuasa juga telah melakukan 1,722 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKP dan mendapati kesemua premis telah mematuhi arahan yang ditetapkan. Mesyuarat khas ataupun sidang khas MKN pada hari ini mengenai COVID-19 telah mendapat laporan mengenai situasi kes COVID-19 di bahagian Sibu, Sarawak. Sejak 31 Disember 2020 sehingga 13 Januari 2021, KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak dalam tempoh 14 hari, iaitu daripada 2 kes kepada 251 kes. Kebanyakan kes adalah dari kluster Pasai yang merekodkan sebanyak 394 kes daripada jumlah kes secara keseluruhan. Kluster ini melibatkan 18 buah rumah panjang yang bertebaran di seluruh bahagian Sibu. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan di bahagian Sibu, Sarawak selama 14 hari bermula daripada 16 sehingga 29 Januari 2021. PKP ini di Sibu ini akan melibatkan ketiga-tiga daerah di bahagian Sibu, iaitu daerah Sibu, daerah Selangau dan daerah Kanowit. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPB bersyarat di negeri Kelantan bermula 13 sehingga 26 Januari 2021. Walau bagaimanapun, KKM hari ini melaporkan berlaku peningkatan kes secara mendadak yang melibatkan kluster dalam komuniti di seluruh negeri Kelantan ketika ini. Sehingga 14 Januari 2021, secara kumulatif, sebanyak 1,649 kes positif telah direkodkan di negeri Kelantan.
Sejak 10 Januari 2021, purata kes harian meningkat antara 80 hingga 100 kes sehari. Manakala kes aktif turut meningkat mendadak dalam tempoh 14 hari dari 328 kes kepada 891 kes. KKM turut mengesahkan 90% daerah di Kelantan kini di dalam zon merah dan jingga. 7 daerah zon merah di Kelantan iaitu Kota Baru, Bacok, Tumpat, Gua Musang, Macang, Kuala Kerai serta Tanah Merah. Manakala 2 daerah adalah zon kuning iaitu Pasir Putih dan Pasir Mas, manakala 1 daerah zon jingga iaitu Jeli. Oleh itu, di atas nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di seluruh negeri Kelantan bermula 16 hingga 26 Januari 2021. SOP-nya sama seperti SOP di 6 negeri yang telah diumumkan, termasuklah ia terpakai di Sibu yang juga dikenakan PKP. Antaranya yang saya sebut secara ringkas saja, iaitu semua penduduk di dalam kawasan PKP tidak dibenarkan keluar daripada kediaman ataupun tempat tinggal masing-masing kecuali 2 orang sahaja wakil isi rumah dibenarkan keluar hanya untuk mendapatkan barangan keperluan asas. Pergerakan dalam ataupun keluar masuk kawasan PKP hanya bagi kes kecemasan seperti kematian setelah mendapat kebenaran daripada PDRM. Restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera, pusat penjaja, gerai makan tepi jalan ataupun kios, kedai runcit dan kedai serba neka dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 8 malam, manakala aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan secara berbungkus untuk dibawa pulang, pandu lalu ataupun penghantaran ke rumah ataupun food delivery melalui food delivery yang bermula pada jam 6 pagi sehingga 8 malam. Kedai keperluan harian boleh beroperasi dari jam 6 pagi hingga 8 malam. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti stesen minyak dan sebagainya. Dan detailnya boleh diperolehi melalui website daripada MKN. Boleh masuk melalui MKN. Perbezaan antara yang besar antara PKP dengan PKPB dan PKPP ialah majlis-majlis sosial seperti kenduri, majlis perkahwinan dan pertunangan, resepsi, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari jadi, reunion, retreat dan lain-lain lah majlis sosial tidak dibenarkan. Okey. Semalam terdapat soalan daripada media semasa interview mengenai beberapa IPT yang mengenakan syarat kepada pelajar yang ingin mengambil peperiksaan ataupun sebelum memasuki kampus perlu membuat swab test dan ditanggung sendiri. Semalam, saya dah beritahu dalam jawapan saya akan rujuk kepada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Hari ini juga di dalam mesyuarat kita juga dimaklumkan ada cadangan daripada negeri-negeri, iaitu pelajar yang ingin pulang ke asrama ataupun menduduki peperiksaan perlu juga mengambil swab test dan bayaran ditanggung sendiri. Oleh itu, mesyuarat khas pada hari ini telah membuat ketetapan bahawa syarat yang dikenakan tidak boleh digunakan. Pelajar-pelajar yang ingin memasuki peperiksaan ataupun
balik ke asrama ataupun memasuki kampus tidak diperlukan, tidak diwajibkan, tidak ditetapkan untuk membuat swab test, kecuali mereka yang bergejala sahaja. Kalau ada kes mereka bergejala, maka mereka perlu melakukan swab test. Otherwise, tidak perlu mereka melakukan swab test. Mengenai saringan wajib pekerja warga asing, sehingga 14 Januari 2021, seramai 153,585 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 5,697 majikan. Sehingga kini juga sebanyak 816 klinik telah terlibat dengan program saringan ini. Seperti yang saya sebutkan, arahan wajib kepada majikan untuk memastikan pekerja mereka mengambil swab test telah pun kita laksanakan berkuat kuasa mulai 1 Januari. Oleh itu saya harap kepada kerjasama majikan, kerana kegagalan bekerjasama, mereka boleh diambil tindakan di bawah Akta 342. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menerima banyak kiriman video dengan ucapan-ucapan terutamanya termasuk daripada penceramah agama bebas yang terkenal, kadang-kadang bertaraf doktor dan sebagainya, yang menyalahkan Kerajaan Persekutuan dan MKN mengenai SOP ketat di masjid. Kita faham, masjid ni sehingga ini tak ada isu yang berkaitan dengan masjid. Kerana SOP yang dipatuhi di masjid, saya lihat sangat sempurna. Ada dari segi pematuhannya. Dan tidak ada kluster masjid sekalipun. Kita faham. Tetapi, saya harap semua faham. Termasuk penceramah-penceramah agama ini perlu faham bahawa kuasa tentang pengurusan agama ini tidak terletak di bawah Kerajaan Persekutuan ataupun tidak terletak di bawah MKN. MKN tidak boleh memperkenalkan dan mengetatkan SOP masjid ini. Bukan kuasa MKN. Bukan MKN yang memperkenalkan SOP untuk masjid. Kalau satu masjid di negeri itu menetapkan 5 orang sahaja sebagai contoh, atau jawatan kuasa masjid sahaja, atau 1/3 masjid, atau separuh masjid, itu bukan kuasa MKN yang menentukan. Ianya ditentukan oleh negeri. Kerana di dalam perlembagaan persekutuan, perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama adalah di bawah bidang kuasa negeri. Apabila saya sebutkan di bawah bidang kuasa negeri, ianya di bawah bidang kuasa ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan-Sultan negeri. Bermakna kalau ada yang mempersoalkan SOP masjid yang ketat, bermakna mereka mempersoalkan perintah daripada Sultan di negeri-negeri yang berkaitan. Jadi saya harap mereka perlu berhati-hati di dalam mengeluarkan statement yang menyalahkan kerajaan tentang soal SOP masjid yang ketat, tidak menasabah, berbagai-bagai lagi yang mereka sebutkan, kerana ianya statement tersebut dianggap ditujukan kepada Sultan di negeri-negeri. Jadi saya nak perjelaskan ini supaya mereka tidak keliru setiap masa menyalahkan MKN. Kerana apabila mereka menyalahkan MKN, bermakna mereka menyalahkan pihak berkuasa agama negeri dan juga Sultan-Sultan negeri-negeri. Saya nak maklumkan, setiap keputusan yang dibuat mengenai SOP masjid dan sebagainya dibuat secara melalui jawatan kuasa khas Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia untuk penelitian pihak berkuasa agama negeri di dalam membuat keputusan. Jadi tidak ada kena-mengena sekalipun dengan keputusan Kerajaan Persekutuan, khususnya terutamanya MKN. Jadi saya harap perkara ini tidak terlalu berbangkit. Kalau ada apa-apa pun kemuskilan dan juga cadangan untuk
SOP masjid atau apa-apa upacara agama sekalipun perlulah dirujuk kepada pihak berkuasa agama negeri-negeri. Jadi terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh rakyat, patuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. InsyaAllah kalau kita patuh, kita selamat. Dan kalau kita patuh, bukan saja kita akan selamat, tetapi status PKP, PKPB, PKPP mungkin akan berubah. Hasil daripada pematuhan kita, mungkin daripada PKP akan berubah menjadi PKPB, daripada PKPB akan berubah menjadi PKPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.